Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang dasar kerajaan. Dasar kerajaan mempunyai 4 subtopik. Yang pertama ialah harga maksimum, harga minimum, kesan cukai terhadap keseimbangan pasaran dan kesan subsidi terhadap keseimbangan pasaran. Untuk subtopik yang pertama iaitu harga maksimum. Harga maksimum ialah dasar kawalan harga di mana pengeluar tidak boleh menjual barang pada harga yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Harga maksimum ini ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Seperti yang kita tengok dekat kelok ni, harga keseimbangan pasaran ialah P. Sekiranya kerajaan beranggapan harga itu terlalu tinggi bagi pengguna, kerajaan boleh menetapkan harga maksimum yang lebih rendah daripada P0. Contohnya P1. Seterusnya, kesan harga maksimum ada 3 iaitu berlakunya lebihan permintaan, lebihan pengguna bertambah dan juga lebihan pengeluar berkurang. Untuk lebihan permintaan, pada harga P1, kuantiti yang diminta ialah Q2 sedangkan kuantiti yang ditawarkan ialah Q1. Lebihan permintaan sebanyak Q1, Q2 wujud dalam pasaran. Hal ini menyebabkan harga cenderung naik dan kerajaan perlu memantau harga di pasaran supaya pengeluar mematuhi harga yang ditetapkan. Malah, dia boleh juga diatasi melalui pencatuan di mana kerajaan mengehadkan jumlah kuantiti barang yang dapat dibeli oleh pengguna. Seterusnya, bagi kesan kedua pula iaitu lebihan pengguna bertambah. Sebelum pelaksanaan dasar harga maksimum, lebihan pengguna diwakili oleh kawasan DEP. Selain itu, penetapan harga maksimum pada P1 menyebabkan kuantiti diminta bertambah ke Q2 unit dan lebihan pengguna bertambah ke kawasan yang diwakili oleh DB-P1. Dia juga boleh dirumuskan dengan luas kawasan DB-P1 tolak DEP sama dengan luas kawasan P1 P0 EB. Kesan yang terakhir iaitu pula lebihan pengeluar berkurang iaitu sebelum dasar harga maksimum, lebihan pengeluar diwakili oleh kawasan SEP. Penurunan harga dari P ke P1 menyebabkan lebihan pengeluar berkurang menjadi SAP1. Perubahan lebihan pengeluar juga boleh dirumuskan dengan luas kawasan SEP tolak SAP1 sama dengan luas kawasan P1 PEB. Seterusnya, dasar harga minimum. Maksud dasar harga minimum ialah barang kawalan tidak boleh dijual beli pada harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Kesan harga minimum terbahagi kepada 3. Yang pertama, lebihan penawaran berlaku. Yang kedua, lebihan pengguna berkurang. Dan yang ketiga, lebihan pengeluar bertambah. Berdasarkan kelok ini, P mewakili harga keseimbangan pasaran. Kerajaan menganggap harga itu terlalu rendah bagi pengeluar. Kerajaan juga boleh menetapkan harga minimum yang lebih tinggi daripada P. Misalnya P ke P2. Kesan yang pertama ialah berlaku lebihan penawaran. Harga merujuk kepada P. Kuantiti diminta pada Q1, manakala kuantiti ditawar pada Q2. Lebihan penawaran mewakili Q1 dan Q2. Harga akan cenderung menurun. Ia akan menggagalkan tujuan kerajaan untuk membantu pengeluar. Oleh itu, kerajaan membeli lebihan penawaran di pasaran dan mengeksport lebihan atau simpan sebagai stok. Kesan yang kedua ialah lebihan pengguna berkurang. Sebelum dasar harga minimum, lebihan pengguna mewakili DEP.
Kenaikan harga iaitu dari P ke P2 menyebabkan kuantiti diminta berkurang ke Q1. Lebihan pengguna menurun ke kawasan DAP2. Pengurangan lebihan pengguna mewakili P, P2AE. Kesan yang terakhir ialah lebihan pengeluar bertambah. Sebelum dasar harga minimum, lebihan pengeluar mewakili 0 EP. Kenaikan harga dari P ke P2 mewujudkan lebihan pengeluar bertambah mewakili 0 BP2. Tambahan lebihan pengeluar mewakili P, P2BE. Seterusnya, kesan cukai terhadap keseimbangan pasaran. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan ialah cukai tak langsung, contohnya cukai jualan. Beban cukai ini akan ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Cukai menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Sebagai contoh, kenaikan cukai ke atas input akan menyebabkan kurangnya barangan yang akan dikeluarkan oleh firma kerana kos pengeluaran meningkat. Kesannya, kelab penawaran akan beralih ke kiri. Merujuk kepada gambar rajah, keseimbangan pasaran tercapai pada titik E pada harga dan kuantiti keseimbangan P dan Q masing-masing. Tetapi, pengenaan cukai telah menyebabkan harga keseimbangan naik dari P0 ke P1, manakala kuantiti keseimbangan berkurang dari Q0 ke Q1, manakala lebihan pengguna berkurang dari DEP ke CE1 P1 dan lebihan pengeluar berkurang dari SEP ke S1 E1 P1. Seterusnya, beban cukai pengguna dan pengeluar. Sebelum pengenaan cukai, harga yang dibayar pengguna ialah P0. Selepas percukaian, pengguna perlu membayar dari harga P0 ke P1, maka beban cukai per unit P0 P1. Dengan kuantiti keseimbangan Q1, jumlah beban cukai yang ditanggung pengguna ialah P0 P1 E1 B. Daripada cukai per unit P1 P2, baki beban cukai per unit yang ditanggung oleh pengeluar ialah P0 P2. Jumlah beban cukai yang ditanggung pengeluar ialah P2 P0 BA. Yang terakhir sekali ialah subsidi terhadap keseimbangan pasaran. Subsidi merupakan bantuan yang diberi oleh kerajaan bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat. Seperti yang tertera dalam slide, subsidi diberikan kepada pengeluar untuk membantu pengeluar mengurangkan kos pengeluaran. Berdasarkan keluk tersebut, pemberian subsidi dapat membantu pengeluar mengeluarkan lebih banyak kuantiti barang. Alhasilnya, harga barang yang ditawar akan berkurang. Ia dapat dilihat apabila Q0 bertambah ke Q1, manakala harga keseimbangan P0 menurun ke P1. Sebelum subsidi diberikan, kawasan DEP mewakili lebihan pengguna. Akan tetapi, ia telah beralih ke kawasan DE1, P1 disebabkan oleh penurunan harga yang menyebabkan lebihan pengguna bertambah. Sebelum subsidi juga, lebihan pengeluar mewakili SEP. Penurunan harga dari P ke P1 telah menyebabkan lebihan pengeluar menjadi S1, E1, P1. Disebabkan subsidi yang diberi oleh kerajaan, harga P1, P2 per unit dan kuantiti keseimbangan jumlah subsidi kerajaan diwakili oleh P1, P2, AE1. Ia dapat dilihat dari keluk yang berwarna merah dan berwarna ungu. Pengeluar hanya menambahkan jumlah output iaitu barang yang hendak dikeluarkan ke kuantiti 1 jika harga diterima ialah P2. Subsidi yang dinikmati pengeluar ialah P2AB. Subsidi yang dinikmati oleh pengguna ialah P ke P1 kerana harga dibayar pengguna telah menurun dari P ke P1. Dengan membeli Q1, subsidi yang dinikmati pengguna ialah P1, P0, PE1.